أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu. Saudara dan saudara sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya di atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini. Kita masih lagi dalam surah Az-Zariyat. Kita akan mulai baca ayat yang ke-24 ya. Ayat yang ke-24 pada surah Az-Zariyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين
مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم. Itulah saudara dan saudara sekalian ayat-ayat yang kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya selaku amal yang saleh dan menjadikannya sebagai pimpinan pada kita semua, menjadi cahaya pada hati dan pemikiran kita, menjadi ubat pada segala penyakit, penguat pada segala kelemahan, dan seterusnya menjadi harta kita yang hakiki dan abadi buat selama-lamanya. Jadi seminggu sekali kita baca secara berjemaah, bertadarus secara jemaah. Tapi tak padan dengan seminggu sekali ni. Tuan-tuan kena baca lagi di rumah, baca lagi dan baca lagi sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadat
bacaan yang paling besar sekali ialah Al-Quranul Karim. Bacaan yang paling besar sekali ialah Al-Quranul Karim. Dan bacaan ibadat yang kedua besar lepas pada Quran ialah Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi sebelum kita tinggal dunia ni, kita kena daftar dengan malaikat balik kanan ni sebanyak mungkin harta kita dalam bentuk bacaan ini, supaya harta rohani kita ini terkumpul dengan banyak dan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita sudah menyelesaikan tugas kita sebagai hamba Allah di dunia ini. Sebelum pada ni kita dah banyak belajar dalam surah Az-Zariyat ni. Ayat ke-15 pada minggu lepas menceritakan bagaimana janji-janji Allah pada orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni ialah orang yang beriman dan dia jaga peraturan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup dia, berdisiplin dengan peraturan Allah, maka dia jadi seorang bertakwa. Dan mereka diberi oleh Allah syurga, dan mereka memperoleh syurga yang sangat penuh, yang sangat mewah, dan penuh dengan rahmat Allah. Sifat orang bertakwa ni lagu mana? Sifat orang bertakwa ni muhsinin, dia bersifat muhsin, iaitulah orang yang senantiasa berbuat baik dengan ikhlas, dengan baik, dan senantiasa bermuraqabah. Sebab ihsan ni ada 3 rukun: muraqabah, itqan, dan ikhlas. Nah, agama kita ni ada 3 rukun: iman, Islam, dan ihsan. Tolong ambil ingatan tu. Iman tu pun ada 6 rukun, Islam ada 5 rukun, ihsan ada 3 rukun. Iaitulah muraqabah, yang mana kita ni senantiasa ingat dan perhati akan perhatian Allah kepada kita. Allah duk perhati kita, kita pun kena perhati kepada Allah. Itu dipanggil muraqabah. Nah, selagi itqan, rukun yang kedua itqan. Itqan ni makna kita buat sesuatu yang baik dengan sebaik-baiknya. Dan rukun yang ketiga ialah ikhlas. Kita buat sesuatu, kita tidak terikat kepada yang lain daripada Allah. Lepas daripada tu, kita hanya terikat kepada Allah Ta'ala saja. Itu 3 rukun ihsan. Jadi orang yang bertakwa ni, yang dijanji syurga itu ialah orang yang ada sifat ihsan tadi. Dan mereka juga sedikit tidur malam, kerana beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab malam merupakan saat yang paling dekat di antara hamba dengan Tuhannya. Malam-malam ni satu suasana yang sangat berkat dan sangat dekat dengan Allah Ta'ala, terutama di akhir malam. Di akhir malam ni saat yang paling dekat di antara hamba dengan Allah, dan doanya sangat mustajab. Dan mereka juga senantiasa beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur maksudnya masa di waktu akhir malam. Boleh tidak puasa pada waktu sahur ni. Cuma orang kita tak masyhur waktu sahur ni boleh tidak puasa sebab tak ada makan kan. Dia sahur-sahur ni nama kepada waktu dah. Bukan nama pada makan tu, nama pada waktu. Boleh tidak puasa pada. Jadi waktu sahur lah waktu yang paling subuh, paling berkat, paling mustajab untuk berdoa dan juga untuk memohon ampun, nak selesai di luar mahkamah dengan Allah Ta'ala. Orang bertakwa ni juga dia senantiasa menjaga harta dia dengan memberi hak harta dia kepada orang yang minta, orang miskin yang minta, dan juga orang miskin tidak minta. As-sa'il wal mahrum. Dan juga Allah Ta'ala menarik perhatian kepada kita supaya kita ni kenal Allah Ta'ala, supaya kita ni senantiasa berusaha untuk berkenalan dengan Allah. Kita dengan Allah ni kena warna hubungan, kena mengenal kita dengan Allah, supaya kita betul-betul kenal Allah. Cara nak kenal Allah ni kita ada 3 cara yang sama dah. Dan kita kena berusaha untuk berkenalan dengan Allah ni, sebab Allah lah segala-galanya. Cara nak kenal Tuhan nombor 1 melalui nama-nama dia, nama-nama Allah.
Cara yang kedua melalui sifat-sifat Allah. Dan cara yang ketiga melalui kerja-kerja Allah dan jasa-jasa Allah dalam hidup kita ni. Itu tiga cara kita nak berkenalan dengan Allah, supaya kita mempunyai ma'rifatullah. Maka di antara hasil kerja Allah Ta'ala yang agung itu ialah ada terciptanya bumi ni. Bumi ni adalah hasil kerja Allah dan juga merupakan jasa besar Allah Ta'ala, projek besar Allah Ta'ala yang menjadi mercu tanda kepada kekuasaan Allah. Itu benar ayatun lil muqinin. Bumi ini sebagai mercu tanda yang menunjuk keadaannya Allah. Dan bumi ini harta Allah Ta'ala, hak milik Allah Ta'ala, segala-galanya Allah Ta'ala berlaku. Sebab tu kita terasa terhutang budi dengan Allah dan bersyukur kepada Allah. Kalau tak ada bumi ini nak hidup ke mana? Satu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Satu lagi jasa besar, diri kita sendiri, hak paling dekat dengan kita. Cuba perhati molek jasa-jasa Allah yang ada pada diri kita. Sebagaimana duk sebut sama, apa kita ni sangat terhutang budi kepada ibu bapa kita. Sebab kita terasa jasa-jasa dia pera kita, jaga kita, dan segala-gala jak kecil sampai ke besar. Sebut saja ibu, sebut saja ayah, semua kita terasa. Maka lebih besar daripada ayah dan ibu ialah Allah Ta'ala itu sendiri yang menciptakan ayah kita, mak kita, anak kita dan diri kita sendiri dengan segala nikmat penciptaannya, yang meminta kepada kita supaya perhati ke diri kita ni. Perhati ke diri kita dan jasa-jasa Allah yang ada pada kita. Ini cara nak berkenalan dengan Allah ni, dengan melihat jasa-jasa Allah yang ada pada kita. Kalau tidak, pak mati tak kenal Tuhan. Tahu ada Tuhan, tapi tak kenal, tak terasa, pasal kita tidak fokus, tidak cakna kepada adanya Allah Ta'ala. Sebab tu di antara doa hamba duk berdoa semua, iaitulah ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah hatiku ini sedar akan kewujudan Engkau dan apa yang ada pada Engkau. Biar kita nak khabar sedar adanya Allah dan apa yang ada pada Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan juga kerja-kerja Allah yang maha agung, jasa-jasa Allah. Tu kena berdoa sama biar kita ada kenal makrifat, ada memiliki makrifatullah. Selagi benda besar ialah langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit pula terdapat sebab-sebab rezeki kamu, punca rezeki, pentadbiran rezeki, pengurusan rezeki, pembahagian rezeki, semuanya berpusat di langit. Hak 10 atas pada kita ni. Wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan dan ditakdirkan oleh Allah kepada kamu, semuanya berpusat di langit. Buruk, baik, takdir Allah Ta'ala, janji-janji Allah, amaran Allah, semuanya bermula di langit. Sebab langit merupakan pusat pentadbiran Allah SWT, pusat pentadbiran kerajaan Allah yang maha agung. Jadi langit tu jangan duk tengok saja-saja macam tikus tengok besi, jangan. Kena tengok langit biar nampak kerajaan Allah SWT, biar nampak Allah ni pihak berkuasa, biar nampak Allah ni kerajaan, barulah orang takut kepada Allah. Jadi lah ni orang tak nampak Allah ni kerajaan, dan nampak Allah ni ada dengan tak ada pun belum tentu lagi. Tak sesat bak Allah Ta'ala tu. Sama ada peribadi, masyarakat atau kerajaan sendiri, pemimpin dan sebagainya, tak khabar molek bahawa semua kerajaan yang ada atas dunia ni duduk di bawah pentadbiran dan juga jagaan, penyeliaan kerajaan Allah Ta'ala yang berpusat di langit. Dia tak khabar kerajaan yang besar sekali, iaitulah kerajaan Allah. Sebab dia tengok Allah Ta'ala ni, tengok bukan sebagai pihak berkuasa, bukan pihak kerajaan. Padahal kerajaan-kerajaan yang ada atas dunia ni semua daripada Allah Ta'ala yang menentukannya. Pendek kata, Allah itulah segala-galanya. Tapi tak jadi lagu tu, pasal tak cakna terhadap Allah Ta'ala, tak perhati. Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan bumi, bahawa Rabbis samawati wal innahu lahaqqun, ini semua adalah
Apa hak yang diriwayat oleh Allah dalam ayat ni, apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah hak, benda yang sebenar, benda yang memang tak boleh nak lari, tak boleh nak tolak, pasal terlalu amat nyata kebenarannya. Mislama annakum tantiqun, sebagaimana kamu tak boleh tolak, betapa benarnya, nyatanya kamu boleh kecek. Siapa nak menafikan bahawa kita ni boleh kecek? Boleh kecek, boleh bergotu, boleh buah, boleh kemudahan, nikmat boleh kecek ni satu hakikat ia tak boleh dinafikan oleh sesiapa pun. Kalau siapa-siapa yang menafikan bahawa manusia ni boleh kecek, orang tak betul dah tu. Nah, sebab terlalu nyata boleh kecek ni kan, jelas. Walaupun pelik, boleh kecek ni pelik kan, tapi benarnya walaupun pelik tapi nyata kebenarannya. Supalah juga dengan Islam, dengan Quran, dengan Nabi Muhammad, dengan berita-berita yang dibawa oleh Quran, hak akhirat, syurga, neraka, pahala, balasan ni benda hak benar, sebagaimana benarnya kamu boleh bercakap. Jadi kalau benar setara ni pun kamu nak tolak lagi, tak percaya lagi, maka yang punahnya ialah kamu, yang tak betulnya kamu, bukan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kena betulnya mung tu, bukannya Islam. Nah, mung tu kena betul, sebab mung tak betulnya, bukan Islam tak betul. Jadi kita tolak lagi Islam ni kak, supaya kamu tolak bahawa manusia ni boleh bercakap, bahawa kamu boleh bercakap, mana menolak suatu benda yang ternyata jelas. Jadi kalau benda tolak, benda hak nyata jelas tolak lagi, mana tolak benar lah, tolak benar kan panggil. Nah, kehakim benar lah lagu tu. Nah. Kemudian Allah Ta'ala bawa satu cerita. Satu cerita Nabi Ibrahim. Apa cerita ni? Cerita ni juga nak rakyat kepada kita bahawa Allah ni ada. Allah lah Tuhan kepada dunia ini. Allah lah segala-galanya. Allah lah segala-galanya. Tak ada bahasa kita nak ungkap tentang Allah ni, sebab terlalu besar, terlalu agung, terlalu hebat, segala-galanya. Jadi kita boleh ungkap Allah lah segala-galanya. Dalam satu ungkapan apa nama tu ahli kerohanian, dia kata, jika kamu memperolehi Allah, jika kamu sudah memperolehi Allah, berarti kamu sudah memperolehi segala-galanya. Apabila kamu sudah boleh keredaan Allah Ta'ala, boleh rahmat Allah, boleh dekat dengan Allah, boleh baik dengan Allah Ta'ala, boleh hak daripada Allah Ta'ala, berarti kamu sudah memperolehi segala-galanya. Maksudnya jika kamu memperolehi Allah, berarti kamu sudah memperolehi segala-galanya, sebab Allah itu adalah segala-galanya. Hal ataka, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad, ada juga umat Muhammad, hadis ni benar perihal ataupun cerita daif, tetamu Ibrahim, tetamu Nabi Ibrahim, al-mukramin, yang dimuliakan. Bagaimana cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan? Maksud yang dimuliakan di sini, tetamu ini dimuliakan oleh Nabi Ibrahim sendiri dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tamu ni tamu yang dihormati, mana tamu istimewa lah. Allah Taala pun hormat, Nabi Ibrahim pun sangat hormat ke tamu ni. Dari segi bilangannya, ulama tafsir berbeza pendapat. Kata setengah, tamu ni 12 orang. Kata setengah 9 orang. Dia kata satu pendapat lagi 3 bilangannya. Tu dia. Izdakhalu alaihi, tak kala mereka masuk alaihi, mendapatkan Nabi Ibrahim di rumah dia.
Tamu ni pergi ke rumah Nabi Ibrahim, dan tamu ni berupa semasa dia pergi ke rumah Nabi Ibrahim tu ala surati syubban hisan, berupa pemuda yang comel, alaihim mahabah azimah, yang mempunyai kehebatan yang besar. Tamu ni berupa orang-orang muda. Orang muda pun orang semak lah, hebat lah. Bukan kata lekeh dak ni. Padahal kalau Nabi Ibrahim menghormati, memberi penghormatan yang begitu tinggi pun. Faqalu salama. Lalu dia pun masuk jumpa dengan Nabi Ibrahim dengan beri salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Qala salam. Ia menjawab, salam, selamat sejahtera lah kepada kamu. Jadi salam ni kita tak payah terjemah lah. Kita assalamualaikum, itulah hak ibadatnya. Kalau dah terjemah, dia tak jadi ibadat lagi lah, dia jadi muka lain pula. Assalamualaikum, itulah hak asal dia. Awak jawabnya salam, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang jawab tu kena lebih pada orang beri salam. Nabi Ibrahim pun menjawab salam ni, tapi ceritanya pendek lah. Nabi Ibrahim menjawab salam dengan jawapan yang lebih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selepas jawab salam, dia pun mari, agak panggil apa, sambil berkata pada dirinya, qaumun munkarun, mereka ini qaumun, orang-orang yang munkarun, yang tidak dikenali. Ada dua pendapat di sini. Satu pendapat mengatakan, dia kata orang ni tak kenal ni. Dia kata dalam diri dia, dia tak kata kepada tamu. Sebab kalau kata kepada tamu gitu, nanti tamu tu terasa hati pula. Jadi ulama tafsir kata kemungkinan dia kata ke dalam diri dia sendiri, kepada diri dia, atau kata kepada orang-orang yang duduk atas rumah dia tu, keluarga-keluarga dia. Dia tak kata kepada tamu. Tu maksud kita. Jadi tamu ni tamu hak tak biasa jumpa. Orang muda, comel, hebat. Dia tak pernah jumpa tamu ni. Qaumun munkarun, orang yang tidak dikenali. Li'annahum ghuraba ghairu ma'rufin, mereka inilah orang-orang asing yang tak pernah dikenali. Wa li'anna awda'ahum wa ashkalahum khilaf ma 'alaihi an-nas, dan suasana dia, rupa bentuk, rupa parah dia pun tidak serupa orang ramai-ramai, dah pelik, hebat. Orang tapi pelik, tak serupa orang ramai-ramai. Dari segi kehebatannya, comelnya, kacoknya. Wali imsakim anil kalam, dan puak ni pula pun tak apa nak berkecek dengan orang. Tu bahasa pelik tu. Bukan kau tahu ya ada senyap. Dan memang kita pergi rumah orang, kalau jangan duk geger sangat. Kalau kita pergi rumah orang, tambah-tambah rumah Nabi pula, duk ya, nampaklah daratnya. Supaya orang mari ke masjid juga, duk ya, duk buah kat sini. Masjid ni rumah Allah, duk buah kat sini. Itu yang panggil darat, orang darat. Kalau Arab kan orang Badui lah. Jadi puak-puak ni pun tak kecek banyak. Sebenarnya siapa rumah Nabi Ibrahim, dah lah Nabi Ibrahim tak kenal, pelik pada orang. Lepas tu senyap pula tak kecek banyak, sekadar beri salam begitu je. Nabi Ibrahim pun dalam senyap-senyap tu faragha ila ahli, kemudian dia masuk kepada ahli rumahnya. Dengan tidak diketahui oleh tetamu duduk luar, dia terus masuk dapur,
jumpa dengan keluarga dia, suruh keluarga dia sedia untuk makan dia kepada tamu. Nak royaknya Nabi Ibrahim nak juruh, dan ikramud daif, menghormati tamu ni wajib, bukan sunat-sunat. Cara nak hormat ke tamu, dia kena beri makan. Beri makan, kalau tak ada makan dia pun sedia air. Pas kena beri cepat, waktu baik selalu. Sebab tu kalau boleh di rumah kita ni kena ada siap bagai-bagai tu. Jangan tamu siapa tu baru nak pergi beli. Daratnya. Baru suruh nak pergi beli, baru ya pakai nak pergi beli kedai. Tak kena lagu tu. Nak royaknya kena cepat. Ni kok tamu siapa sekat dengan sejen nak minum air setengah pun tak boleh lagi. Mananya orang dapur tak beres. Tapi Nabi Ibrahim ni sekejap saja dia terus masuk ke dapur lah, benar. Masuk dalam rumah dia, royak ke keluarga dia, suruh sembelih anak lembu hak gemuk sekali. Nak siap ke tamu ni dengan makan ni hak harta hak dia sayang sekali. Faja'a, suruh sembelih lembu, ambil daging itu, bakar, nak sedia ke tamu. Faja'a, serta dibawanya keluar dengan tak lama masanya, bawa keluar selalu bi'ijlin samin, dengan seekor anak lembu gemuk yang dipanggil. Anak lembu ni sedap anak lembu hak muda, gemuk pula, lepas tu panggil pula. Orang panggil daging panggil. Itu apa nama tu Quran nak ayat ni. Nombor satu nak ayat ni, Nabi Ibrahim ada seorang yang sangat pemurah. Dia sangat pemurah Nabi Ibrahim ni. Dan dia ni pula menyediakan beri makan ke orang, menghormati tamu dengan harta hak dia sayang sekali. Afdal malihi, beri makan ke hak dia sayang sekali. Anak lembu muda yang gemuk, yang comel, memang sedap dagingnya. Sekali hamba dijemput makan satu tempat, ada ke dewan betul, makan daging sedap lah, lembut daging tu. Mamuh toleh dia tu, mamuh kok mamuh. Kata daging berapa nama lembut gini mo ni, sedap gini mo. Dia kata, ustaz, anak kambing muda, anak kambing hak muda tu, Allah sedap ke gula. Pasal tulai dia tu lembut-lembut mamuh kok. Ni anak lembu muda ni, tak lagi-lagi lebih pada kambing muda lah. Tidaklah kata menyediakan tamu sekut tawa hak serumuk penuh. Nampaklah kedekut. Jadi kedekut ni Allah bukan sifat seorang manusia. Nabi Ibrahim ni pemimpin, dia nabi lagi, pemimpin lagi. Contoh duk dia pemurahnya. Yang keduanya pula cepat buat kerja tu, sebentar je. Dia semula bakar-bakar waktu baik selalu. Allah cepat. Nabi Ibrahim buat kerja sendiri, dia sendiri buat kerja. Nak rayaknya pemimpin besar setara mana pun, bak dapur ni tidak menjatuhkan maruah pemimpin. Nabi kita sendiri boleh cah dapur, tapi tidak duduk dapur semua lah. Kau menarak duduk tunggu dapur, bukan dia pemimpin lagu tu. Sekali-sekala dia lincah dapur. Maknanya lincah dia duduk sebentar waktu duduk makan selalu. Itu nak rayak watak Nabi Ibrahim tu sendiri yang boleh kita tiru. Mana tidak agak ke isteri dia, anak-anak dia, apa ni, keluarga dia sendiri my friend dia. Sebab tu cepat. Kalau agak ke isteri ke ada kokah kan dia. Nak boleh kemasuk tu kan lama kalah orang puan ni. Ni dia sendiri. Yang kedua pula, lembu tu mari mana? Juga ambil mana anak lembu muda gemuk ni? Dia pegang sendiri. Dan lembu-lembu ni ialah
harta Nabi Ibrahim sendiri. Bukan kata dia pinjam lembu orang, dia ambil lembu orang, tak. Kebanyakan harta Nabi Ibrahim ni hak dia pegang sendiri lembu tu. Itulah dia Nabi Ibrahim. Dia seorang pemimpin besar, pegang lembu. Tak jatuh martabak, pegang lembu. Tidak ada kata pergi berhotel lembu, apa pergi cari lembu orang, tak. Dia lembu dia sendiri. Sebab tu sedap sembelih bukan lembu dia. Dia lembu-lembu kalau hati kedekut tak sembelih. Tamu-tamu anak lembu mahal. Bahkan dia nak boleh besar esok. Kan? Berapa harga ni? Tidak. Bagi dia tak kisah bagi tu. Sebab hormat pada tamu, dan kerana sifat pemurah dia tu menyebabkan dia menghormati tamu begitu rupa sekali. Sebab menghormati tamu ni wajib. Apatah lagi tamu tu al-mukramin, tamu yang dihormati. Jangan kedekut dalam bab menghormati tamu ni. Dia kena cepat. Sebab tamu ni kadang-kadang dia berlorak. Kita duk tunggu setengah jam baru nak jamu air, dia hanya lorak. Mana? Tak kena sakit lah. Lepas hidayah siap waktu baik tu, faqarrabahu ilaihim. Faqarrabahu, lalu dihidangkannya ilaihim kepada mereka. Qarrabah ni mana hidayah, masuk dekat kepada tamu dia tadi. Lepas pada waktu masuk, selekar pula dah. Nak ayat beradabnya Nabi Ibrahim ni. Berkata idai-idai kat senyap tu yang masa catun dah. Ni pun kena belajar juga ni, bab menghormati tamu ni. Sebab apa? Sebab kata-kata tamu tu kadang-kadang lebih sedap daripada makan ni lagi. Kata-kata tetamu tu lebih mahal daripada makan ni. Sebab kita pergi rumah orang kan, tamu tu kena mari jumpa. Selain daripada idai, kena jumpa kecek sepatah dengan tamu ni. Juga tamu masa catu, Allah, nasi sedap pun tak lagi, tak sesuai. Tu Nabi Ibrahim dengan muka manisnya, dengan berusalannya, hidayah pula makannya yang sedap pula. Lepas tu kecek pun cukup-cukup manis. Qala ala ta'kulun. Sambil menjemput mereka makan dengan kata ala ta'kulun, selalah makan. Selalah makan. Tu bahasa yang paling hebat. Tidak kata kul, makanlah, tak. Dia tak kata kulu ke, tak. Ala ta'kulun, selakarlah makan. Gitu. Itu bahasa Arab yang lembut dia panggil. Apabila suruh makan ataupun selakar makan, tamu ni senyap tak makan. Makan dia sedap begini mo dengan panggil berapa ni, kalau kita agak lambat suruh lah. Lambat tu selakar lah. Tapi dia ni tak senyap, tak jemuh, tak setuh, tak jamuh dah. Bila dia Nabi Ibrahim duk perhati, dia selekar dah pun tak jamuh juga. Ni orang berapa ni pelik ni. Setelah dilihatnya mereka tidak menjamuh makanan itu, maka marilah perasaan Nabi Ibrahim berasa takut. Fa'aujasa minhum, maka dia merasai minhum daripada keadaan mereka itu khifatan, yakni merasa takut. Berapa takut? Biasanya orang yang pasal jenis lagu ni, tak asyik makan ni, orang mari dengan niat tak malak. Dia bagi baca kita, mari berkali puak ni, mari niat tak malak, mari nak mengopok kau, nak menyamu kau, nak berapa, nak buat benda-benda tak malak kau. Bukan mari untuk kerana baik ni. Mari perasaan takut gitu. Bukan orang tak kenal kan. Orang tak kenal, sediakan hidangan yang begitu terhormat pun tak makan, tak berapa. Kalau kena kita, kita takut. Mari perasaan cemas, takut ke tamu ni. Kemudian tamu ni pun faham bahawa Ibrahim ni takut. Orang takut ni boleh tengok selalu air muka kan. Boleh tengok selalu air muka tu. Sebab Nabi Ibrahim tu takutnya, takut berlaku benda-benda tak molek.
Sebab kalau orang atau orang molek, orang main niat baik, mesti kita hormat ke dia, dia hormati balik. Ni dak ni. Apabila dia tamu ni tengok Nabi Ibrahim takut, dia pun tenangkan keadaan. Dengan kata qalu, melihat kecemasan itu mereka pun berkata, la takhaf, jangan engkau takut wahai Ibrahim. Jangan takut. Sebab dia tengok Nabi Ibrahim itu berasa takut. Setelah begitu, barulah berkecek. Tak ada senyap, tak berkecek, ni baru berkecek. Wa basyaruhu, lalu mereka memberikan berita mengembirakan kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, bi ghulamin alim, bahawa dia akan beroleh seorang anak yang alim. Ghulam tu seorang anak laki-laki yang alim, yang sangat alim, sangat berilmu dan berpengetahuan. Lalulah dia royak berita gembira kepada Nabi Ibrahim, mengatakan dia nak boleh anak ni pula anak yang hebat, yang mempunyai ilmu yang banyak selepas dia akhir balik nanti. Bukan selalu dak lah ni. Budak ni dia akan besar nanti, dia akan seorang anak yang alim, yang anak yang berilmu tinggi, ilmu banyak. Bukan anak lelaki-lelaki dak. Bapa dia royak sifat ilmu Bapa dia tak royak anak ni akan sihat, budak ni akan jadi apa nama ni cerdik, budak ni akan jadi cergah. Dia tak royak tu. Dia royak alim yang berilmu. Sebab wal ilmu akmalus sifat, sebab ilmu lah sifat yang paling sempurna bagi manusia. Ilmu lah sifat yang paling sempurna bagi manusia. Kalau dia sihat pun dah jahil, tak lagi. Anak awak ni sihat tapi jahil, tak lagi. Tak sempurna kan? Atau budak ni apa nama ni cerdik tapi jahil, tak lagi juga. Mana-mana pun nak sempurna manusia ni dengan ilmu. Alim, menjadi alim itulah baru dia sempurna. Lagi tak alim, duk main dengan jahil gitu, tak lagi. Sebab tu anak-anak ni kena jadi alim, kena jadi alim. Nak suruh jadi alim, kena bagi mengaji lah Quran ni. Alim kena mengaji, tak mengaji nak jadi alim kat mana? Jadi selagi manusia ni jahil, selama itulah tak sempurna. Anak-anak baru dah jahil, tambah lagi jahil, bab Quran jahil, bab Islam jahil, tak sedar royak lah mengaji boleh PhD kau tinggi setengah mana kau pangkat, kalau dah jahil Islam tak lagi. Tak sempurna hidup dia. Tak sempurna. Sebab tu kita tuan-tuan semua kok mana-mana pun kita kena ngepe, kena dakwah supaya orang mari ngaji. Amo duk sebut sama. Kita bangga dengan orang kita, rasa gembira jugalah. Semalam pergi pak orang jemput menyambut menantu. Amo tanya dia panggil banyak mana? Tak ramai, dia kata ada 700 orang. Maknanya dia seorang madah boleh panggil 700 orang untuk pergi ke rumah dia, untuk buat kenduri menyambut menantu ataupun buat nikah dia. Boleh jemput 700 orang. Bapa orang kita dengan tak guna kemahiran jemput orang ni, jemput mari ngaji. Sebab ini adalah jamuan Allah Subhanahu Wa Taala, majlis Quran ni majlis yang paling tinggi sekali. Bapa kita tak jemput. Masa lepas pada ni kita kena kena pakai jemput Kalau perlu buat kad, kita buat kad. Nah, mari ke majlis jamuan Allah. Sebab Quran ni ma'dubatullah, jamuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tak semari jamuan Allah Ta'ala, mana orang tu akan mati beragai. Orang tolak turuh orang panggil. Jadi kita kena jemput. Nah, supaya ilmu tu boleh menyempurnakan kita, menyempurnakan rumah tangga kita, menyempurnakan kehidupan anak cucu kita. Sebab dengan ilmu lah seseorang itu jadi sempurna. Dengan jahil tak lagi. Sebab itulah anak yang akan diberi kepada Nabi Ibrahim ini, satu masa nanti dia akan menjadi seorang anak yang alim.
alim dalam bidang yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi. Nah, itu dia. Dia adalah ahli tentang Islam lah. Jadi apabila begitu, semasa wabasyaruhu bi ghulamin alim, semasa malaikat duk royak kata Nabi Ibrahim akan boleh anak yang sangat alim, isteri dia duk dengar, duk dengar kata-kata tamu duk beroyak tadi. Isteri dia nama apa? Isteri dia nama Sarah. Sarah, mana orang kita panggil Sarah lah. Asal dia Sarah, perempuan yang sangat gembira, sangat musra. Sarah. Apabila Sarah dengar cerita hak tamu duk royak tu, dan dia duduk masa tu, wa kanat fi nahiyatin minal bait tasma'u kalamah. Masa tu dia duduk dengar di sebelah hujung jerung rumah dia tu, dia dengar tamu duk berayak ke Nabi Ibrahim, mengatakan dia nak boleh anak ghulam min alim. Lepas dengar berita yang menggembira itu, fa aqbalat imra'atuhu, maka datanglah isterinya. Isteri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah ni tampil, dengar berkata, dengar lagu mana? Fasaq fi surratin. Fi surratin dalam keadaan menjerit. Dalam keadaan menjerit bertepik keheranan. Lagu mana? Fasaqat wajahaha, lalu dia menepuk mukanya. Orang puan kan dia tepuk. Kalau dia heran, dia pelik, dia tepuk muka. Orang Melayu pun gitu juga nak. Allah, dia tepuk atas dahi tu. Itu semasa dia heran, tapi masa terlupa pun tepuk dahi juga. Allah terlupa, ada juga gitu. Orang Arab kalau dia heran, dia pelik pada sesuatu, dia tepuk. Dia heran tu. Orang puan pun lagu tu juga. Dia tepuk muka. Dengan berkata, waqalat, lalu berkata, ajuz, aku ni sudah tua. Aku tua dah. Bukan setakat tua umur, tubuh badannya pula akim, lagi mandu. Tua satu hal yang menghalalkan seorang tu boleh anak, mandu pula dah. Dua halangan. Tu yang tepuk dahi tu. Tepuk dahi tu kerana heran, selagi kerana malu, kata ulama tafsir. Ajaban wa hayaan, kerana heran dan malu. Herannya macam mana aku nak boleh anak, aku tua dah. Lepas tu bandar pula. Lepas tu tua malu mengandung tua-tua ni. Kalau muda-muda boleh kira mengandung, dia tua mengandung lagi. Allah, malu. Itu yang tepuk dahi tu. Sebab dia pada masa tu umurnya sudah 99 tahun. 99 tahun dia heret kaki dah. Jalan tak betul, heret dah kaki dah kita. Kalau orang Melayu kita lah. Umur Sarah ni 99 tahun, dan Nabi Ibrahim tu ada dua riwayat. Kata setengah riwayat umur dia 100 tahun, dan kata setengah riwayat umur dia 120 tahun pada masa itu. Ini musim tak boleh anak dah ni. Apabila Sarah ni merasa menyatakan keheranan dia begitu, qalu, mereka menjawab. Sahabat tamu jawab. Apabila dia dengar Sarah kata gitu, tamu ni jawab, kadzaliki, demikianlah, qala rabbuki, Tuhanmu yang berfirman. Tuhanmu yang berkata, bukan kami kata ni. Jadi dia royak berita gembira boleh anak ni bukan doa daripada tamu dak ni. Sebab ada juga setengah-setengah tamu dia berdoa. Semoga boleh anak, semoga begitu, semoga begini. Doa daripada tamu ada juga lagu tu. Ni dak ni. Ni dak ni. Hak mengatakan nak boleh anak ni bukan kata-kata kami.
Bukan berita daripada kami, bukan doa kami, atau bukan mujamalah daripada kami. Tak ni. Nah, mujamalah ni kata-kata yang mengembirakan. Mujamalah dia panggil. Tak ni betul-betul qala rabbuki, demikianlah Tuhanmu. Allah, jadi Allah Ta'ala yang mengatakan. Mana kamu tak usah syok dan kamu tak usah heran lah. Sebab ini Allah yang royak nak boleh anak ni. Kami jon nyapa lah. Innahu, kerana dialah Allah Ta'ala ini Al-Hakim, yang amat bijaksana. Ia amat bijaksana, tak ada dah. Allah Ta'ala lah maha bijaksana. Al-Alim, lagi amat mengetahui segala-galanya. Dalam semua ilmu ni dia tahu belaka. Dan orang mandu lagu mana nak boleh anak, atau lekeh yang bagi Allah. Dia buat manusia daripada tak ada jadi ada, itu pun satu hal yang besar. Nah, apakah hak mana nak boleh anak pelik apanya? Sebab dia maha bijaksana, maha mengetahui segala-galanya. Mana kamu tak usah duduk syok, tak usah duduk heran lah. Ibu Nabi Ibrahim kata, malaikat ni, baru Nabi Ibrahim khabar bahawa tamu dia ni bukan orang, malaikat. Apa? Sebab dia kata, kadzalika qala rabbuk, demikianlah Tuhanmu yang menceritakan. Jadi maknanya berita ni Tuhan suruh siapa? Tuhan suruh riwayat ni, bukan dia yang pandai-pandai dia dak ni. Barulah Nabi beri khabar bahawa tamu dia ni bukan sebarangan. Tamu dia ni malaikat. Kalau dia tahu tamu dia ni malaikat, awal-awal dia tak sembelih anak lembu dia. Awal-awal dia tak sedia makan dia macam manusia. Mana malaikat makan lembu-lembu ni? Mana malaikat makan makanan manusia? Tapi oleh kerana dia duk faham, kalau orang biasa, orang sengerti, rupa-rupanya malaikat. Tapi tak apa, dah boleh pahala dah menghormati tamu tu. Walaupun tamu tak makan, yang disedia tu sudah diberi pahala dan sudah menghormati tamu. Mana kewajipan tu sudah cukup. Nah, orang tak makan tu tak apa, kita boleh pahala dah. Supaya kita mengajar juga, kita mengajar. Orang tidak amal hak kita mengajar, boleh pahala dah kita mengajar ni. Kita nasihat ke orang tak dengar, boleh pahala dah nasihat tu. Supaya juga menghormati tamu, walaupun tamu tak makan, sudah boleh pahala dah. Dan tanggungjawab pun sudah selesai. Oh, malaikat kalau segitu. Jadi hak duduk herannya, hak jom mengandung itulah isteri dia. Nabi Ibrahim tak ada heran berapa muka dia tak mengandung. Muka dia tak mengandung. Jadi Nabi Ibrahim pun senyap, tak kata apalah. Suka lah nak boleh anak ni. Anak ni hak mana ni? Anak ni ialah Nabi Ishak, adik kepada Nabi Ismail. Dia berlaku ni di mana? Berlaku ni di Palestin. Di Palestin. Dia sebenarnya Sarah ni lah isteri hak asalnya. Isteri hak asal. Hajar tu hamba dia, hamba pada Sarah. Jadi pada asalnya hamba, kemudian dimerdekakan. Sarah dibebaskan. Hajar dibebaskan, kemudian kahwin dengan suami dia. Boleh anak ke Nabi Ismail. Apa boleh anak, orang puan ni apabila dia tengok kelebihan orang boleh anak, dia cemburu. Hatulah Allah Ta'ala suruh hantar Nabi Ismail pergi ke ke Baitullahil Haram tu. Tu panjanglah pula cerita situ. Lama kemudian barulah boleh anak dengan Sarah ni, Nabi Ishak. Itulah dua orang anak Nabi Ibrahim yang sangat betul. Nabi Ibrahim ni kedua-dua anak jauh belaka. Nabi Ismail pun Nabi, Ishak ni pun Nabi, alai kedua.
Allah. Dan daripada Nabi Ismail lahirnya Nabi Muhammad SAW, daripada keturunan Nabi Ishaq ni ramai Nabi-Nabi. Keturunan Nabi Ishaq ni Nabi Yaqub, daripada Yaqub tu pula Nabi siapa ke? Nabi Isa alaihissalam, keturunan Bani Israel tu. Tapi ikut balik Ismail ni seorang Nabi Muhammad, Nabi hak bosu sekali. Itulah dia. Apa dia Nabi Ibrahim kenal? Oh, malaikat ni bukan orang biasa ni. Jadi malaikat ni biasanya dia tak turun mari ke dunia ni kalau tak ada kerja besar. Nah, malaikat ni dia tak akan tak mari duduk berjalan, duduk mendengar kedai kopi seperti kita. Tak ada. Nah, dia tak maduk melelo, tak ada. Kalau dia mari tu kerja besar lah tu. Sebab berapa juta batu tu daripada langit nak turun ke bumi ni, berjuta-juta batu. Nah, mesti mari ni ada kerja besar. Jadi kerja besar pertama sudah selesai dah lah, iaitulah Allah Ta'ala suruh menyampaikan Nabi Ibrahim bahawa dia akan boleh seorang anak yang ghulamin alim, seorang anak yang sangat alim. Tu satu kerja dia juga tu. Nah, lain pada tu Nabi Ibrahim tanya pula. Qala, Nabi Ibrahim bertanya, fama khatbukum, apa lagi tugas penting kamu selain daripada itu? Ayyuhal mursalun, wahai utusan Tuhan. Barulah Nabi Ibrahim guna bahasa utusan Tuhan setelah dia khabar puak-puak ni adalah malaikat. Kecek dengan malaikat dah lah. Subhanallah. Dia malaikat ni kalau rumah lelaki-lelaki dia tak pergi. Nak raya ni Tuhan hormat ke Nabi Ibrahim ni, siapa kau di atas malaikat mari. Malaikat tu pula boleh tengok dengan rupa manusia. Dari malaikat ni dia boleh berupa dengan rupa manusia. Di sini juga Islam nak ajar pada kita bahawa malaikat ni ada sengoti. Malaikat ni ada sengoti. Wajib kita kena percaya, menjadi rukun iman kita. Dan malaikat ni makhluk Allah yang paling taat kepada Allah, dan dia menjalankan tugas apa saja yang diperintah oleh Allah. Apabila Nabi Ibrahim tanya begitu, apa lagi tugas penting selain daripada ni, wahai utusan Tuhan? Qalu, mereka menjawab, inna, sesungguhnya kami ursilna, diutuskan, ila qaumin, pada satu kaum mujrimin, yang berdosa, untuk membinasakan mereka. Kami ini diutus pada kaum yang menjadi penjenayah. Asal mana mujrim itu penjenayah. Jadi orang yang berdosa, orang deraka ke Tuhan ni dikira penjenayah. Jenayah deraka ke Tuhan ni. Sebab apa? Sebab dengan deraka ke Tuhan ni lah akan turun bala Allah Ta'ala. Dia satu jenayah. Tak semaya satu jenayah. Berzina jenayah, judi jenayah, dadah jenayah, arak jenayah. Apa saja maksiat kepada Allah tu adalah jenayah. Dan orang yang melakukannya dipanggil mujrimin, penjenayah. Jadi dosa-dosanya satu jenayah sebenarnya. Bapa tu linursila alaihim, supaya kami menimpakan mereka, alaihim tu ke atas mereka, untuk kami timpa ke atas mereka, hijaratan, dengan batu-batu, akan dirembah dengan batu. Batu tu pula mintin, dari tanah yang dibakar. Bukan batu hak sejuk-sejuk ni tak. Batu hak yang dijadi daripada tanah hak kerah, yang dibakar macam batu bata orang panggil. Batu yang dibakar tu macam batu bata tu kerah, batu panah. Musawwamatan, batu-batu pula itu pula musawwamah, ditanda inda rabbik, di sisi Tuhanmu, lil musrifin, untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas dalam keingkarannya. Batu tu ada tanda.
Tanda lagu mana? Tanda, setengah riwayat mengatakan batu tu ditanda bahawa batu ni untuk membinasakan orang-orang yang melampau deraka tu. Ada tanda, ada cok dia di batu tu. Qila adalah satu kata qil, satu riwayat lain, ala kulli hajar ismun man yuhliku bihi. Ada tanda orang yang nak dibinasakan dengan batu tu. Batu ni untuk membinasakan orang ni. Ada tanda gitu. Tuhan daftar dah ya. Nah, batu-batu yang Tuhan nak bahas orang-orang penjenayah ni sudah Tuhan daftar dah, cok berapa siap dah. Itu mana musawwamatan indak. Ni hak batu daripada Allah Taala sendiri. Kemudian sebelum tindakan itu diambil, fa akhrajna, setelah sampai utusan kami ke tempat itu, fa akhrajna, kami perintahkan mereka keluarkan man, orang-orang yang kana fiha, yang berada, yang tinggal di dalamnya, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang mukmin. Mana dia tidak bahas semua sebelum pada dia nak jatuh, nak humbang ke batu tu, nak balik bumi tu, maka dia tubik dulu orang-orang mukmin yang duduk di dalam kawasan itu, di kampung tu. Kampung ni kampung mana ni? Kampung ni nama dia Sadum. Lala ni terletak di apa nama tu? Di Jordan. Nabi yang diutuskan ke kampung ni ialah Nabi Lut. Nabi Lut ni ialah anak saudara pada Nabi Ibrahim. Semasa dia keluar daripada Iraq, kerana balah dengan ayah dia hamak dia, tak sempat duduk di rumah lagi. Pasal ayah dia ni penyokong kerajaan Namrud. Ayah dia penyokong kerajaan Namrud. Dia nyo orang berlawan dengan Raja Namrud. Hang Raja Namrud bakar dia kan? Ayahnya kuat kerajaan Namrud. Anaknya Nabi. Allah, ada lagu tu. Di akhir sekali dia hamak. Dan dia pun keluarlah. Yang berimeh dengan dia pada masa itu anak saudara dia, namanya Lut, Nabi Lut. Jadi dia pergi ke Palestin, Nabi Lut pergi ke Sadum di Jordan. Jadi Nabi Lut ni berdakwah pada orang di sana, dan pengikut Nabi Lut ni, mengikut Sa'id bin Jubair, ada 13 orang. Seramai-ramai tu 13 orang berimeh. Nah, jadi hak 13 orang ni dikeluarkan dulu daripada kampung tu. Pama wajadna fiha, sesudah diperiksa, maka utusan kami tidak mendapati fiha, padanya, pada kampung tu, ghaira baitin minal muslimin, mereka sebuah sahaja, mereka sebuah rumah sahaja yang ada penduduknya dari orang-orang Islam yang beriman kepada Nabi Lut. Ada sebuah tidak mendapati padanya mereka sebuah rumah sahaja yang ada penduduknya dari orang-orang Islam yang beriman kepada Nabi Lut. Mana tak ramai lah, tak ramai. Tapi mengikut Sa'id bin Jubair, dia kata jumlah semua campur mari, ada 13 orang semua. Jadi dia waktu baik tu semua sekali tu. Watarakna, kemudian Allah Ta'ala balik bumi, kan panjang cerita dia kan. Tuhan balik bumi puak Nabi Lut ni hancur lebuh habis, dan dihombai pula dengan batu hak tadi. Akhirnya tepat kawasan Nabi Lut ni sekarang dia sudah terkenal dengan jadi laut. Kata tu lagi ke Jordan, sekarang ni kesal dia tu jadi laut, orang panggil laut mati. Laut tapi mati, masa perak, lepas tu ikan pun tak boleh hidup dalam tu. Kalau kita menyelam pun tak tergelar. Dan laut ni busuk pasal mati kan. Laut tu sendiri berbusuk. Begitulah. Watarakna fiha, dan kami tinggalkan di negeri itu
Timbunan batu-batu yang telah menghujani dan membinasakan mereka. Batu-batu hok dah lah dia akak naik, lepas tu dia hombai turun, remah dengan batu tu pula, hancur lebuh habis. Jadi laut dalam ni, jadi laut. Wa tarakna, dan kami tinggalkan di negeri itu timbunan batu-batu yang telah menghujani dan membinasakan mereka, ayatan sebagai tanda yang mendatangkan keinsafan lilladzina, bagi orang-orang yang yakhafunal azabal alim, yang sedia takut pada azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Itulah dia. Allah Ta'ala ambil tindakan kepada orang-orang yang mujrimin, yang zalim kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana pengalaman orang menentang Islam ni semua jahannam belakang. Sebab tu tak salah menentang Islam di mana-mana zaman pun. Orang yang melawan arus Islam ni, sama ada peribadi ke, masyarakat ke, geng ke, puak ke, pasukan apa pun, hatta kerajaan sendiri pun, kerajaan yang menentang Islam, yang menentang Nabi, yang menentang ajaran Islam, semua hancur. Semua hancur. Namrud hancur. Pendek kata tak ada kerajaan yang lawan Islam, semua sihat-sihat, tak ada, hancur belakang. Termasuklah kerajaan Namrud. Sekuat-kuat Namrud tu hancur. Wafi Musa, dan selagi hancur kerajaan Firaun. Wafi Musa, dan juga pada kisah Nabi Musa terdapat dalil-dalil yang memberi keinsafan. Iz arsalnahu, ketika ni Tuhan sentuh secara ringkas saja. Iz arsalnahu, ketika kami utuskan, kami mengutusnya, ila Firaun, kepada Firaun, bisultanin mubin, dengan membawa mukjizat yang nyata, membawa bukti yang nyata bahawa Nabi Musa ni Nabi benar daripada Allah Ta'ala. Tapi Firaun ni sebuah kerajaan yang sangat zalim, kerah kepala, tidak puas dengan kuasa politik yang dia ada. Dia nak tunduk, dia berjaya menakutkan rakyatnya kepada Firaun. Firaun ni berjaya menakutkan rakyatnya kepada dia, bukan kepada Allah. Ini hebat kerajaan Firaun. Jadi orang takut ke dia, tak takut kepada Allah. Ini juga berlaku di setengah-setengah kerajaan di dunia hari ni. Banyak kerajaan di dunia hari ni, dia kempen, dia uguk supaya rakyat takut ke dia. Dia tidak ajak manusia, ajak rakyat, didik rakyat biar takut pada Allah, tak. So takut ke dia. Ini lagi satu jenis syirik di zaman moden. Mensyirikkan rakyat dengan kerajaan. Dan seolah-olah nak gambarkan bahawa rezeki rakyat ni, ekonomi duk tangan dia. Kalau kamu tak sokong, tak boleh hidup kamu, seolah gitu. Inilah satu jenis syirik, mensyirikkan rakyat dengan kerajaan, supaya rakyat semua tunduk ke dia, takut ke dia, tidak takut kepada Allah Ta'ala. Mana kerajaan lagu ni, kerajaan berjaya menundukkan rakyat pada kerajaan, tapi menggelapkan Allah Ta'ala, menyebabkan manusia tak kerti takut pada Allah, dia hanya kerti takut pada kerajaan manusia saja. Ini satu jenayah lagi, sebagaimana yang dilakukan oleh Firaun dengan dasar Firaun itu sendiri, Firaunism, kepahaman Firaun. Fatawalla biruknihi, maka Firaun berpaling engkar, biruknihi, dengan berdasarkan kekuasaannya, kuasa Firaun. Rukun-rukun ni maknanya tonggak lah. Tonggak Firaunnya gapo? Kuasa dia tu kerana ada penasihat. Penasihat dia Haman. Tu rukun dia. Ia dia janda. Rukun dia kalau rumah kan, rukun dia tiai kan. Tempat hak kuat-kuat tu dipanggil rukun. Jadi Firaun ni kalau agak dia kuat suara dak. Kuatnya Firaun tu kerana rukun ada. Tempat dia duduk menjana. Tempat dia menjana nombor satu, penasihat dia nama Haman. Lepas tu Qarun, ahli koprak dia. Ahli koprak dia Qarun. Nah, lepas tu tentera dia, tentera dia juga rukun Firaun, tempat dia menjana juga. Ikut suruh tentera buat belaka. Kira tak betul. Tu tempat Firaun duduk menjana. Lepas tu harta dia, kekayaan dia. Dia berpaling engkar dengan berdasarkan kekuasaannya. Wa qala, dan berkata kepada Nabi Musa, sahirun aw majnun. Musa ni ialah seorang tukang sihir,
bukan Nabi. Bukan Nabi. Dia menafikan kenabian Nabi Musa, menafikan keislaman Nabi Musa, sehingga cok Nabi Musa sebagai sihir. Sihir ni benda-benda palsu, bukan benda betul, benda yang mengabui mata rakyat. Bukan ayat benda betul, benda nak mengabui, nak sihir rakyat, nak suruh orang sokong dia je supaya jangan sokong Firaun. Tu cara Firaun kempen ni, dengan menuduh Nabi Musa ni sebagai tukang sihir, padahal dia duk perah bapak-bapak sihir. Dia duk perah bapak sihirnya Firaun sendiri. Au majnun, atau Nabi Musa ni seorang gila. Maknanya dia dah gila, kalau tak seruak kira ke dia, pun dia gila. Nah, begitu sekali dia membunuh dia punya kepercayaan orang kepada Nabi Musa. Jadi hak Nabi Musa benar tu jadi hilang lah. Jadi dia nampak Nabi Musa pula salah, jadi dia benar. Itu cara Firaun. Tu cara kempen Firaun. Bunuh lawan dia, bunuh musuh dia dengan membuat fitnah. Membunuh musuh dia dengan membuat fitnah, mengatakan tukang sihir ataupun gila. Jadi dia tak gila. Masalahnya begitu. Jadi kena sokong hak tak gila lah. Apa nak sokong gila tu? Tu cara kempen dia. Padahalnya dia lah gila je. Jadi nak tutup gila dia tu, dia tuduh orang lain gila. Nak tutup sihir dia tu, dia tuduh orang lain guna sihir. Padahal dia lah guna sihir je. Duk hidup Firaun tu, tukang sihir dia tu sokong. Mana-mana kerajaan yang jahat atas dunia ni, dia guna sihir. Kalau sihir Firaun dulu, sihir dalam bentuk ular. Kalau ular ni, semua orang takut ke ular ni. Merik habis kalau nampak ular. Kita takut dah. Siapa dia boleh lawan ular? Itu sihir zaman dulu. Sihir zaman Firaun, zaman lah ni, dia tak guna ular dah. Siapa dia takut ke ular? Kalau ada ular, tembak lah ni. Orang boleh guna. Dia tak guna sihir ular, dia guna sihir RM pula. Sihir duit, sihir batu, sihir macam-macam jenis sihir. Jadi ilmu sihir ni sebenarnya digunakan oleh kerajaan yang jahat. Islam tak guna sihir. Ni dia belawai betul. Kalau nak belawai betul-betul. Face to face, muka dengan muka. Jangan duk guna sihir, jangan main lah. Tu hak Islam. Anak jatuh semati. Kita belawai datang betul dengan salah, bukan dengan menipu. Hak salah tu nampak betul kerana tipu. Jadi hak betul nampak salah kerana ditipu. Cuba belawai betul-betul. Kalau belawai betul-betul dah antara betul dengan salah, lama dah kalah dia ni. Bukan bagi salah, hak ni bagi betul. Betul dengan salah ni kena benih hak betul sama-sama pun. Tapi kerana nak lawan hak betul ni, kena tuduh kita hak betul tu, tuduh jangan dia nampak betul, biar nampak salah. Jadi hak salah ni kita kena buku molek biar nampak betul. Ini jahat orang panggil penipu ni. Tu cara Firaun. Patah lama mana Firaun berkuasa boleh tahan lama mana dengan menipu lagu tu. Dengan menipu, dengan jahat, dengan guna sihir, guna duit, guna kuasa, guna tentera, guna uguk dan sebagainya. Boleh tahan lama mana? Tak boleh tahan lama mana juga. Bolehlah bertahan sebentar. Akhir sekali, fa'akhaznahu, lalu kami adakan jalan mengambilnya. Kami senyir dia. Kalau bahasa Kelantan, kami senyir dia. Kami cabut nyawa dia. Wa junudahu, bersama tentera-tenteranya. Dia dan tentera dia sekali. Sebab apa? Sebab kuatnya dia kena ada tentera. Kalau tak ada tentera, tak kuat Firaun ni. Mana-mana kerajaan pun dia kuat dengan tentera. Sebab tu Tuhan cabut di nyawa dia, cabut nyawa tentera dia. Habis, jam. Bukan setakat tu, panabasnahum, kemudian kami humbankan mereka fil yammi, ke dalam laut. Dah dalam sangat. Dah dia benih sangat atas darat. Atas darat benih dia semua. Atas darat ni benih dia semua. Mungkin dia ada tentera, dia ada duit, dia ada tukang sihir, ada gotor, ada bukan. Bila boleh lawan dia atas darat ni? Tuhan waktu turun ke laut, ada dalam sangat. Tuhan humbai ke dalam laut, orang laut tak lagi. Maka bahaya tanah Firaun dengan tentera dia dalam laut, lemah kokak-kokak.
bahaya tanah situlah. Wa huwa mulim, sedang ia berkeadaan tercela. Dengan keadaan tercela kerana kesalahan dia, kerana kufur dia, kerana kafir dia, kerana kekah kepala dia, jahat dia, menipu dia, rasuah dia, dan macam-macam lagi perangai jahat dia tu, kerajaan jahat dia tu. Akhirnya jatuhlah kerajaan Firaun dengan apabila dia jatuh dalam laut. Itulah contoh kerajaan yang menentang Islam, dan contoh kerajaan yang menyempurnakan kejahatannya. Firaun ni jahat dah, tapi diusahanya lagi sehingga sempurnalah kejahatannya. Dan mana-mana kerajaan atas dunia ni dah jahat dan sempurna kejahatannya, maka dia akan hancur dan akan jatuh. Mana-mana kerajaan pun. Itulah dia sejarah mengajar kita. Kerajaan Firaun jatuh, kerajaan Namrud jatuh, mana-mana kerajaan pun jatuh apabila dia telah sempurna kejahatannya. Zalim rakyat, makan rasuah, menipu, khianat dan sebagainya, jatuh. Tengoklah siapa dia panjang umur, mana-mana kerajaan. Hak terbaru sekali kerajaan Mesir, Mubarak, ia sudah sempurna kejahatannya, akan jatuh. Dan mana-mana kerajaan duk usaha nak menyempurnakan kejahatannya, akan jatuh. Tengoklah siapa dia. Cara Tuhan berjatuh tu macam-macam lah. Kalau Tuhan mati dia punya Firaun dalam laut, Mubarak tak mati lagi, duduk dalam jail dalam ni. Walaupun duit begitu kaya, tapi tak ada mana kaya pun, pasal dia duduk dalam jail dah ni. Duit negara habis banyak ke dia, harta negara pun dia ambil, tipu rakyat dan sebagainya. Akhir sekali tak ada mana ke satu, dia pun sakit dan duduk dalam jail sekarang, tak ada dah kuasa. Itulah contoh kerajaan-kerajaan yang melawan Allah, melawan Rasul, melawan Islam, dia akan hancur akhirnya. Setara Firaun tu pun hancur. Setakat itulah dulu. Jadi tuan-tuan semua, Quran ni dia tidak duk ajar semaya saja. Dia ajar kerajaan, rakyat, gotu, ni. Rakyatnya orang otak Quran ni kena tengok siapa kau kerajaan isu kerajaan ni pun isu Islam juga. Dan orang duk gegak komputer kita duk semaya je tak bercara. Mana boleh lagu tu. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa-siapa tak ambil berat terhadap hak hewan orang Islam, dia bukan orang Islam sebenar. Dia kena ambil berat hak hewan orang Islam ni. Setakat itulah dulu yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang daripada kelemahan dia sendiri, meminta maaf banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nad'uka Allah wa nad'uka Ar-Rahman wa nad'uka Al-Barr Ar-Rahim wa nad'uka bi asma'ika al-husna kulliha ma 'alimna minhu wa ma la na'lam wa nad'uka bismika al-a'la al-a'azz al-ajal al-akram wa nad'uka bismika al-a'zam. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa dua ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa masyarakat kami, dan dosa seluruh umat Islam yang telah mati dan yang masih hidup, dan juga umat Islam yang akan datang selepas kami hingga hari kiamat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat beramal dengan apa yang kami belajar pada hari ini. Tambahkanlah kepada kami ilmu, iman dan amal. Hidupkanlah kami dengan Al-Quran dan matikanlah kami ini dengan Al-Quran. Berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami dapat membaca Al-Quran siang dan malam, dan supaya kami dapat memahaminya dan menghayatinya. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami dapat meneruskan perjuangan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman tidak ada Nabi dan Rasul ini dengan Al-Quran. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan supaya kami dapat mengikuti
mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan supaya kami dapat menjauhinya. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ini hati yang menyukai apa yang disukai oleh Engkau dan membenci apa yang dibenci oleh Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau balik hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah mencipta kami dan mengenali kami, jadikanlah kami ini dapat mengenali Engkau lebih daripada segala-galanya. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa kasih dan sayang pada kami, jadikanlah hati-hati kami ini senantiasa kasih dan sayang pada Engkau lebih daripada segala-galanya. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa mengingati kami dan tak pernah melupai kami, jadikanlah kami ini dapat mengingati Engkau dan tidak melupai Engkau di mana saja kami berada. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa berbuat baik dan berjasa kepada kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang sentiasa berbuat baik dan berjasa kepada Engkau dan hamba Engkau di mana saja kami berada. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa bersama dengan kami, jadikanlah hati-hati kami ini senantiasa bersama dengan Engkau di mana saja kami berada. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa mendengar dan melihat serta memantau segala gerak-gerik kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa sedar akan kewujudan Engkau, kehadiran Engkau, ketuhanan Engkau, kerajaan Engkau dan pemantauan Engkau di dalam kehidupan kami ini. Jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa bertakwa di mana saja kami berada. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunaikanlah segala hajat kami, hajat keluarga kami, hajat anak cucu kami, hajat masyarakat kami. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat rakyat-rakyat kami dan juga orang-orang di bawah tanggungjawab kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat orang-orang yang lemah di kalangan kami, anak-anak yatim dan orang miskin. Ya Allah, tunaikanlah hajat orang-orang yang sakit di kalangan kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat orang-orang Islam yang berhajat, orang yang dizalimi dan dianiayai, dan juga orang yang dinafikan hak mereka, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat kami, kerana Engkau lah Tuhan yang mampu dan maha berkuasa untuk menunaikan segala hajat hamba-Mu di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sajalah yang mengetahui berapa lama lagi kami akan berada di dunia ini. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari dunia ini sehingga kami telah berjaya menunaikan tanggungjawab kami sebagai hamba Engkau dan khalifah Engkau di bumi ini, dan sehingga kami telah menunaikan segala tanggungjawab, sehingga kami dapat menyelesaikan masalah kami dengan manusia dan membayar segala hutang-hutang kami. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan Islam dan matikanlah kami ini dengan Islam. Akhirilah hayat kami ini, ya Allah, dengan husnul khatimah dan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa kami berada di dalam kubur. Jadikanlah kubur kami itu salah satu taman dari taman-taman syurga, dan jangan Engkau jadikan kubur kami itu salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Berikanlah kekuatan pada kami supaya kami dapat menjawab semua soalan mungkar dan nakir. Ya Allah, temanilah hidup kami di dalam kubur dengan amal kami yang saleh sehingga hari kiamat. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa dunia ini dihancurkan segala-galanya. Selamatkanlah kami semasa kami dibangkit dari kubur menuju mahsyar. Selamatkanlah kami, ya Allah, semasa kami berada di padang mahsyar. Naungilah kami ini, ya Allah, dengan naungan Al-Quran, naungan sedekah-sedekah kami dan naungan arasy Engkau. Ampunilah dosa kami dan maafkanlah segala kesilapan kami dan kelemahan diri kami semasa kami dihisab di mahkamah Engkau. Hisabkanlah kami ini, ya Allah, dengan hisab yang sedikit dan ringan. Berikanlah peluang kepada kami supaya kami dapat bertemu dengan pemimpin agung kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memperolehi syafaatnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalal wal Ikram, ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ard, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang berjaya di dunia ini, berjaya di akhirat nanti, berjaya menerima keputusan amalan kami dengan tangan kanan, dan berjaya meminum minuman di kolam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa kami melalui titian sirat yang sangat menakut dan menggerunkan kami. Selamatkanlah kami daripada neraka dan sebab-sebab yang membawa kami ke neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ini ke dalam syurga Engkau dan dapat bertemu dengan Engkau, serta dapat melihat wajah dan diri Engkau yang maha agung dan maha suci, serta memperoleh keredaan Engkau, kerahmatan Engkau dan keampunan Engkau sebagaimana yang Engkau janjikan kepada kami. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Ya Allah, perkenankanlah segala permohonan kami, mustajabkanlah segala doa kami, tunaikanlah segala hajat kami, selesaikanlah segala masalah kami, bayarkanlah segala hutang kami, sembuhkanlah segala penyakit kami, kuatkanlah segala kelemahan kami, sempurnakanlah segala kekurangan kami, jayakanlah segala usaha kami, lariskanlah perniagaan kami, satukanlah hati-hati kami, menangkanlah perjuangan kami dengan berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keramat Al-Quranul Karim, dan dengan berkat amalan kami yang paling ikhlas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.